Adalah apa yang kita lihat pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita nak lihat pada satu subtopik yang baru berkenaan PPP operation ataupun point to point operation. Baik, PPP encapsulation should be used when there is a need to connect to a non-Cisco router. Seperti yang kita maklumkan sebelum ni, penggunaan default encapsulation adalah HDLC, dan kita ada Cisco HDLC yang mana ia hanya khusus digunakan oleh produk daripada Cisco. Jadi bagi menghubungkan produk di antara Cisco dengan produk daripada vendor yang lain, umpamanya daripada Juniper, maka kita memerlukan encapsulation process yang lain, sebab HDLC tidak boleh digunakan untuk produk selain daripada Cisco. Jadi kita akan menggunakan proses encapsulation bagi PPP, yang mana ia akan menggantikan penggunaan HDLC sebagai default encapsulation protocol. Baik, jadi PPP juga beroperasi ataupun bekerja pada data frame transmission, iaitu pada layer yang kedua dalam OSI model. Baik, connection PPP ini adalah connection yang dedicated, yang mana ia perlu dihubungkan secara fizikal di antara satu network dengan network yang lain. Jadi direct connection itu boleh menggunakan pelbagai kaedah media. Antara yang sering kita gunakan adalah serial cable, mana kita ada DTE dan DCE. Selain daripada itu, kita ada phone line yang menggunakan kaedah PSTN ataupun penggunaan dial-up. Kita juga ada cellular telefon, radio link, fiber optic, copper dan sebagainya, yang mana kesemuanya mampu ataupun berupaya untuk menghubungkan di antara satu source dengan destination daripada kaedah ataupun jarak yang jauh lah. Baik, dalam PPP ia mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama disebut sebagai HDLC itu sendiri. Yang kedua adalah LCP ataupun Extensible Link Control Protocol, dan yang ketiga adalah NCP ataupun Network Control Protocol. Baik, di sini komponen HDLC ini sebenarnya digunakan adalah untuk menampung connection ataupun menampung request daripada user merujuk kepada multiple protocol transmission. Jadi seperti yang kita dah lihat pada slide yang sebelumnya, Cisco HDLC mampu untuk memproses ataupun mampu untuk menghantar multiple protocol di dalam satu channel yang sama, HDLC. Yang kedua adalah LCP. LCP adalah digunakan untuk establish connection di antara end to end, configuring dan testing dan data link connection, LCP. Dan yang ketiga adalah NCP ataupun Network Control Protocol, yang mana digunakan untuk establish dan configuring different network layer protocol, umpamanya di antara address V4 dan address V6. Jadi sebenarnya kedudukan LCP ni berada di bahagian atas. Kalau dalam layer 2 tu data link dibahagi kepada dua. Di belah atasnya adalah LCP, dan di belah atasnya adalah NCP, yang mana ia digunakan untuk menghubungkan di antara layer kedua dan layer ketiga OSI. Manakala di bawah pembahagian layer 2 tu adalah LCP, yang mana digunakan untuk menghubungkan di antara layer yang pertama dengan layer yang kedua. Baik, ada beberapa kelebihan. Ada di sini disediakan dua kelebihan penggunaan PPP encapsulation berbanding penggunaan HDLC. Jadi di sini kata PPP include many features not available in HDLC. Yang pertama adalah berkenaan dengan LQM. Baik, LQM ni merujuk kepada Link Quality Management, digunakan untuk monitoring the quality of link connection. Dia bermaksud jika daripada router 1 router 2 kita set up dengan satu
features dalam PPP yang disebut sebagai LQM. Jadi jika LQM ini dikonfigure pada connection tersebut menggunakan command PPP quality dan di belakangnya adalah percentage-nya. Sebagai contoh, PPP quality 80. Maksudnya jika connection ini adalah di bawah percentage quality yang telah ditetapkan, maka secara automatik connection ini akan di drop kan. Connection dia akan drop dan akan reroute semula bagi mendapatkan kualiti yang setara ataupun lebih daripada yang telah disetkan. Sebagai contoh, kita setkan pada configuration serial PPP quality 70. Umpamanya ini adalah satu graf. Di graf ini merujuk kepada apa yang kita setkan. Untuk kita set kat sini adalah 70. PPP quality 70%. Jadi jika data tersebut adalah di bawah 70%, maka connection tadi akan di-dropkan. Di-drop dan akan reroute semula supaya connection tersebut mendapat nilai yang sama dengan 70% ataupun melebihi 70%. Quality of the link. Quality ni boleh datang dalam berbagai gangguan pada link ni boleh datang dalam berbagai cara. Kemungkinan installation untuk cabling kita tu tidak begitu baik, berhampiran dengan device elektromagnetik. Jadi semua itu adalah contoh bagaimana connection di antara end to end, router 1 dengan router 2 boleh kualitinya boleh kurang daripada nilai yang telah kita tetapkan. Jadi kalau kurang daripada nilai yang kita tetapkan, jadi dia akan drop paket tersebut. Tapi kalau lebih, maka data tersebut akan terus dihantar kepada recipient tadi. Kalau lebih daripada 70. Baik. Yang kedua adalah disebabkan oleh PPP, kita support PAP ataupun PAP and check authentication. PAP ataupun PAP ni adalah password authentication protocol, manakala CHAP adalah challenge handshake authentication protocol. Baik. Jadi kelebihan PPP ni, selain dia mempunyai link quality management, dia juga mempunyai authentication bagi security purpose lah. Jadi contohnya antara router 1 dengan router 2 kita set up dengan PAP authentication. Jadi kedua-dua router perlu mempunyai authentication password yang sama untuk membenarkan connection itu menghantar dan menerima data. Kalau salah satu daripada connection ni, sama ada router 1 ataupun router 2, mempunyai maklumat authentication yang berbeza, walaupun configuration yang sama, jadi secara automatik laluan ini tidak mampu ataupun akan deaktifkan mempunyai maklumat authentication yang berbeza. Baik, dalam topik pada hari ini kita akan lihat secara lebih detail berkenaan penggunaan PAP and check. Baik, seperti yang telah saya maklumkan sebelum ni, di dalam PPP atau apa saja protokol dalam one encapsulation protocol akan berfungsi pada layer yang kedua. Dalam rajah ni dia menunjukkan layer pertama, physical layer kedua data link, dan layer ketiga adalah network layer. Jadi sebahagian besar protokol akan berfungsi pada layer yang kedua, iaitu data link layer. Kita lihat kat sini kan. Jadi PPP ni berfungsi pada layer yang kedua dan layer yang ketiga. Sebab tu pada slide yang sebelumnya kita ada merujuk kepada dua pecahan protokol, iaitu NCP dan LCP. Jadi LCP adalah connection yang menghubungkan di antara layer 2 dan layer 1, manakala NCP adalah connection yang menghubungkan layer 3 dan layer yang kedua. Baik.
PPP and OSI share the same physical layer, but PPP distribute the function of LCP and DCP, NCP and LCP differently. PPP require a full duplex circuit, either dedicated or switched, that can operate in asynchronous and synchronous bit serial mode. Most of the work done by PPP happen at the data link and network layer by LCP and NCP. Baik, apa beza di antara synchronous and synchronous? Asynchronous ialah physical media, sebagai contoh list line service. Manakala asynchronous physical media, sebagai contoh such as those that use basic telephone service for modem dial-up communication. Boleh kita nyatakan asynchronous ni menggunakan kaedah ataupun teknologi lama, umpamanya adalah dial-up, manakala synchronous physical media menggunakan teknologi yang sedikit baik, iaitu list line service, menggunakan kaedah ISDN untuk menghubungkan satu connection dengan connection lain. Baik, yang pertama adalah Link Control Protocol ataupun LCP. Jadi fungsi sebenar LCP adalah untuk establishkan connection. Seperti yang kita dah lihat dalam ataupun subtopik yang lepas, kita tahu bahawa connection dalam internet ini terbahagi kepada dua, iaitu adalah circuit switching dan packet switching. Jadi untuk penggunaan PPP, ia akan menggunakan kaedah circuit switching. Dalam circuit switching, perkara pertama yang perlu dilakukan untuk menghubungkan di antara satu point dengan point yang lain adalah establish the connection, link establishment daripada router A kepada router B. Dan proses link establishment ni akan dilakukan oleh LCP. Selain daripada tu, dia akan configuring dan test the data link connection. Selepas establish, configuring dan testing, barulah data itu akan boleh dihantar ke receiver. Jadi LCP establish the point-to-point connection. LCP also negotiate and set up control version of the one data link which are handled by NCP. Jadi yang ketiga adalah after link is established, PPP also use LCP to agree automatically on encapsulation format such as authentication, compression and error detection. Jadi selepas selesai, jadi PPP juga akan menggunakan LCP untuk secara automatik untuk encapsulate format bagi sebuah paket ataupun frame tersebut. Yang kedua adalah authentication, sama ada menggunakan PEP ataupun chat, kompreskan data, dan juga yang disebut sebagai error detection menggunakan FCS, frame check sequence. Jadi jika ada frame tidak mengikut sequence, tidak mengikut urutan, maka dia akan di-dropkan paket tersebut dan dia akan reroute, dia akan resend semula ke receiver bagi data tersebut. Jadi untuk yang seterusnya, PPP permit multiple network layer protocol to operate on the same communication link. Jadi ini kita tahu bahawa PPP berupaya untuk menjalankan multiple network layer protocol. Sebagai contoh dalam raja, untuk PPP ni ataupun pada bahagian NCP, Network Control Protocol, ia boleh untuk operate pada penggunaan IP version 4 dan IP version 6, yang mana kedua-duanya menggunakan protokol yang berbeza. So IP version 4 ia menggunakan IPCM, IPCP, manakala version 6 IPv6CP. Baik, ini juga adalah merujuk kepada fungsi yang di-embedkan ke dalam NCP, iaitu fungsi utama pada Cisco HTLC. Baik. Jadi PPP use NCP to negotiate the layer 3 protocol that will be used to carry data packet. They provide functional field containing standardized code to indicate the network layer protocol type that PPP encapsulates.
Jadi itu adalah sedikit banyak fungsi yang ada pada NCP.